insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hadain rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum wa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga Allah luaskan pintu rezeki kita, ya, memberikan hidayah dan kepahaman yang luas, di samping merahmati kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memanjangkan usia kita lagi. Untuk dapat kita bersama-sama lagi berkumpul, berhimpun dalam majlis yang penuh keberkatan, majlis yang sentiasa mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala, majlis yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan malaikat sentiasa mendoakan kepada kita agar memperoleh kerahmatan, agar memperoleh pengampunan, agar diterima segala amalan doa serta taubat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesempatan ini yang Allah Taala berikan kepada hamba-Nya, dan kita sebagai hamba-Nya yang dhaif, yang lemah, yang serba kekurangan ini tidak mahu menggunakan kesempatan ini, maka kita termasuk dalam golongan khas itu. Amat rugilah kita yang peluang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita tak nak gunakan kesempatan ini. Malang sangat kita, ya, malang sangat. Sebab itu tuan-tuan, orang yang berada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, innal malaika tada'u ajnihataha li talibil ilm, ya, ridha bihima bi talbin. Ya, Nabi SAW mengatakan, innal malaikah, sesungguhnya malaikah ini tada'u ajnihataha, maknanya mendempangkan tangan, melebarkan sayapnya. You are welcome. Maksudnya gitulah. Ahlan wa sahlan. Gembira sangat. Malaikat gembira tuan-tuan kepada orang yang ada dalam majlis itu. Suka benar.
Macam kita lah jumpa sahabat lama tak jumpa, sahabat jumpa, oh ya akhi maafi, Allah alan. Kita nak peluk dia. Kenapa? Kerana gembira. Tak tahulah kalau kita jumpa sahabat lama tak pernah jumpa, tengok-tengok tu kita letak tangan kat belakang. Akhi, seronok gitu ke? Tak pernah berlaku dia buat orang. Maknanya seronoknya itu dia nak tangkap, nak dapatkan sahabat kita. Maka malang bagi kita yang malaikat sedia nak memberikan satu kegembiraan pada kita, kita pula tolak. Kita pula tak gembira. Kita pula rasa malas, rasa menyesal, rasa bosan. Ini di antara sifat-sifat yang perlu kita kena hindar dalam majlis ilmu. Ya, sebab senjata ni tuan-tuan, malaikat Allah SWT beritahu kepada Rasulullah supaya Rasulullah beritahu kepada kita senjata untuk melemahkan kita berada dalam majlis ilmu. Pertama, al-kasal. Syaitan digunakan sifat semana kerana malaikat menanti kita dengan penuh kegembiraan, tapi syaitan diganggu kita dengan pertama sifat al-kasal. Apa dia al-kasal tuan-tuan? Sifat malas. Malas ya, nak melangkah dia lah, long lay je nak pergi surau, nak dengar kuliah ni rasa tak berapa minat, tak ada semangat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ada sifat al-malal. Apa dia al-malal? Menyesal. Sorry, bukan menyesal. Apa dia namanya? Bosan. Sifat al-malal ni dia sifat bosan, fed up, hilang fokus. Tuan-tuan, kalau kita duduk mengaji hilang fokus, itu syaitan menang. Syaitan fokus. Apa maknanya hilang fokus ni tuan-tuan? Dia tak nak tengok ustaz, dia tak nak beri tumpuan. Itu hilang fokus. Maknanya dia akan berada sifat sifat al-malal ni, iaitu sifat jemu. Itu yang disanggup tengok kipas. Dia tengok kipas sampai dia pening kepala. Padahal tengok tok guru tu pun dapat pahala. Bukan tok guru ni lah, ini tok gurau. Tengok ustaz pun dapat pahala. Tapi dia sanggup tengok kipas, tengok kuku, pusing pen. Dia sanggup tu. Padahal tengok pen bukan dia tak pernah tengok pun. Tapi bila time kuliah ni, masa tu lah dia belik pen, siap baca tu, eja terus. Ada tulisan kat pen, dia boleh baca tu. Sebelum ni tak pernah pun baca. Tapi bila masuk dalam kuliah aja, dia start dah baca. Khatam. Ini syaitan gunakan provokasi ni. Sebab dia tahu kita dapat rahmat, kita dapat pengampunan Allah. Maka dia tak suka orang dapat demikian. Kalau kita lari daripada banyak ilmu, kita lebih teruk daripada syaitan. Syaitan dia tak lari, dia tunggu, tapi dia kacau. Kita lari, lagi teruk. Contoh ya. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa dia senjata syaitan yang kita berada dalam majlis-majlis seperti majlis mulia seperti ini tuan-tuan? Iaitu dia ada sifat an-nadam. Apa dia ada? Menyesal. Menyesal aku tahu ustaz bagi khabar ni, ustaz cerita Allah banyak benda aku tahu. Woi, menyesal kami tak tahu. Boleh terus buat benda-benda hak tak elok. Bila dengar macam ni kan, dah buat dah. Ustaz cerita dah tahu dah, Allah rugi. Rasa menyesal. Patutnya kita rasa insaf. Astagfirullah, ya Allah, aku dah buat banyak silap rupanya. Sepatutnya begitu. Menyesal Eropah itu, ini menyesal. Menyesal aku dengar kuliah hari ni. Dalam telinga pedih, dia kata. Ya, sifat-sifat orang ini yang bahaya. Dan inilah di antara tiga elemen ini, apabila berjayanya syaitan, maka kita tidak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang dalam majlis ini. Maka jangan kita biaskan diri kita. Jangan kita menangkan syaitan dalam memprovokasi kita. Maka tetapkan diri kita. Ya, sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, sentiasa Allah ampunkan dosa kita. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin. Karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama, bab yang kedua. Bab tsani, bab taubah. Ya. Iaitu kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana nak mengajar kita menjadi orang yang soleh. Maaf tuan-tuan, hari ni sound problem sikit.
Orang dah tua, dia nak Allah Ta'ala sayang, dia kifarah kita ni, dia bagi sikit suara kita, batuk-batuk sikit, dah bagi ingat-ingat, kadang tak ingat kita, asyik sihat aja, rupanya Allah Ta'ala marah kita. Ni rasa-rasa Allah Ta'ala sayang kita lah, dia bagi. Agak-agak tuan-tuan boleh faham lah walaupun suara tak berapa nak clear, depend je, bass, suara bass lah, suara bass je kan. Boleh dah? Boleh nak? Orang dah, hati dah dibuka oleh Ta'ala, malaikat dah peluk kita ni, insyaAllah semuanya mudah. Mula je okey, baik. Tuan-tuan, nak jadi orang soleh ini, tuan-tuan, kata Imam kata Imam An-Nawawi ni, tuan-tuan, dia kata apa? Iaitu kita kena ada sifat ikhlas. Itu bab yang pertama. Ciri orang yang soleh yang pertama, kena ada sifat ikhlas. Setelah kita bincangkan bab yang pertama panjang lebar, alhamdulillah, moga-moga kepahaman Allah Ta'ala berikan pada kita. Kemudian bab yang kedua, bab tsani, iaitu bab at-taubah. Bab taubah, ini bicara bagaimana menjadi orang soleh ini, tuan-tuan, mesti ada sifat keinsafan, sifat untuk memohon keampunan, sifat tidak mau mengulangi dosa-dosa kita. Dia istighfar dengan taubah ni dia berbeza. Istighfar ini kita mohon ampun atas kesalahan kita, atas dosa kita, atas kesilapan kita, itu istighfar. Taubat ini maknanya kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa kita, itu taubat. Dan kita benci dengan perbuatan dosa itu. Sebab itu kita belum lagi sampai matlabat atau pemakam taubat yang sebenar-benarnya. Sebab kita ni mohon ampun ada, alhamdulillah, mohon ampun insya-Allah. Tapi bertaubat maknanya kita berhenti daripada perbuatan maksiat kita itu, belum lagi. Kadang-kadang kita ulang lagi. Maknanya kita belum lagi bertaubat. Sebab itu kita masih lagi jauh dari rahmat Allah, kita masih lagi tidak mendapat pertolongan Allah yang semutlaknya, kerana hati kita masih lagi sayang dengan amalan-amalan dosa kita. Faham tak? Tak percaya? Tak percaya? Percaya? Saya boleh bukti, tapi bukan tuan-tuan lah, cerita je lah, cerita. Dulu kalau kita 52, nanti Mak Haji tanya kitab apa pula tu. Dulu saya sebut kitab apa tu, dah habis cerita kitab apa pula. Okey, kita imbau balik lah zaman-zaman kita dulu. Kita ni manusia yang kadang-kadang bukanlah baik mana kan, minta maaf Haji tidak, ni cerita orang lain ni, orang di luar sana. Orang sini alhamdulillah semuanya dah hebat, Allah Ta'ala dah sayang, Allah Ta'ala dah bentuk jiwa kita, maka kekalkan. Kita dulu main tikam ekor ni biasa je, loteri kebajikan biasa je, biasa je Ji. Dulu kebajikan, loteri kebajikan masyarakat. Dengar kebajikan dia kira macam baik lah tu. Bila kebajikan ni baik je lah, padahal dia judi. Baik. Dan kita pernah mengalami perkara tersebut, alhamdulillah. Mungkin saya nak cerita, dan kita dah, alhamdulillah, hari ni kita tak buat. Tak buat lah, kita tak buat. Betul. Kalau buat, masalah lah negara. Kalau kita tengok balik hari Jumaat, besok Jumaat kan, tengok pergi kedai warna merah putih, spot toto, pergi pula lagi jahanam. Maknanya itu belum taubat. Baiklah, alhamdulillah kita dah tak buat. Allah Ustaz, saya dah menyesal dah, saya tak buat. Tapi kadang-kadang hati kita ni beli surat khabar, tengok belakang juga, tengok putusan. Kita tak beli lagi dah, alhamdulillah, tapi kita masih tengok putusan. Tengok, ini nombor motor aku ni, makna ada minat lagi, cuma tak beli je. Dalam hati dia kata, kalau beli kena boleh tahan juga. Masya Allah. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh. Itu contoh yang kita dah tinggalkan. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang bila kita buka surat khabar, teringin juga nak tengok. Padahal kita tak ada kena-mengena pun. Kadang-kadang kawan pula, Man, tolong tengok. Tengok apa saya? Aku semalam beli, kena tidak? Ada apa tu aku tengok? Ingat tolong tengok je lah. Pun itu masih lagi belum bertobat. Sebab apa? Kita tak mahu berhenti langsung. Kita berhenti beli je, tapi kita masih excited nak tahu keputusan. Maknanya masih ada bibit-bibit minat lagi. Semua kita tak beli sebab kita tahu dosa.
Kita tahu benda itu dosa, ya, tapi kita masih minat. Betul tak? Macam kitab 52, kita dah tak main lagi pakau, tapi orang main kita tengok lagi, minat lagi tu. Maknanya kalau kita benci, kita tinggalkan perkara tersebut. Tak ulang dah, kita dah tak buat dah, tak apa nama? Tak kocok lagi lah kata orang tu. Dah tak kocok. Maknanya kita ini adalah tak mau aku tak mau jangan. Maknanya itu baru ada namanya taubatan nasuha. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu di atas segala kesilapan kamu dengan taubatan nasuha. Jami'an, keseluruhan. Bukan tak buat, tapi ada minat. Kalau boleh, dan sebab itu Imam Ghazali kata syarat taubat tu mesti pertama meninggalkan perkara maksiat tersebut. Kedua, benci. Ketiga, azam tidak ulang lagi. Ini syarat taubat. Kalau ada hubungan salah kita dengan manusia, kalau kita mengambil barang orang, meminjam barang orang, menganiaya orang, kita kena minta maaf dan memulangkan barang tersebut. Barulah taubat kita itu clear. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, jangan kita lupa. Kita istighfar alhamdulillah banyak kali, tapi taubat mungkin kita belum dapat menguasai 100%. InsyaAllah kita akan usaha. Sebab diajar untuk kita sering bertaubat. Sebab bertaubat ni tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Tapi kita masih sering lagi mengulangi. Contoh kita melewatkan sembahyang, itu dosa. Tapi kita masih kerap mengulangkan lagi perkara melewatkan sembahyang. Kita tahu dosa, tapi kita masih mengulang. Maknanya kita belum lagi sampai ke martabat sebenar-benar taubat. Sebab itu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala kata dengan taubat itu, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kamu akan berjaya. Apa makna berjaya? Al-falah, iaitu kita akan mendapat kemenangan di sisi Allah Ta'ala di yaumul akhirah. Di yaumul dunia, di dunia ini kita akan dikata mutmainnah, jiwa yang tenang. Orang yang berdosa tuan-tuan, dia tidak akan rasa tenang. Orang yang bersalah, dia tidak akan rasa tenang. Dan orang yang sentiasa memohon pada Allah tentang dosanya, mengadu tentang dosanya, dan sentiasa memaafkan orang lain, jiwanya akan tenang. Jiwa tenang ni tuan-tuan bukan kerana pandai digelak banyak. Tak, kita tengok air mukanya kita dah tahu dia tenang. Kita tengok muka dia, muka kusut je. Macam mana muka kusut Ustaz? Muka kusut ni maknanya air mukanya itu tidak ada kejernihan. Ada problem, muka ada problem. Kan kita kalau orang pinjam duit kat kita tengok pun dah tahu ni masalah ni. Kita pun tahu, tapi tang pinjam duit lah. Tapi tang lain kita tidak. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Bagaimana tuan-tuan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang yang bertobat? Ya. Sebab itu tengok dalam hadis yang lepas kita telah bicarakan dahulu, apa dia? Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilail yatubu musiun an-nahar. Maknanya apa keadaan Allah? Reaksi Allah terhadap orang yang bertobat, hamba-hamba yang bertobat, Allah sentiasa menanti, menunggu-nunggu tentang taubat hambanya. Sehingga kan kalau dia bertobat pada waktu malam, Allah sedia nak ampunkan dosanya untuk pada siang hari itu. Begitu sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Maknanya tuan-tuan, banyak mana dosa kita pun Allah sedia nak mengampunkan dosa pada kita. Walaupun kita ni dosa yang cukup besar.
Walaupun kita syirik kepada Allah. Sebab itu perbuatan syirik wajib bertaubat. Ya. Tidak ada dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa musyrik. Kecuali kita menyekutukan Allah. La tusyrik billahi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguh syirik itu boleh menyebabkan kezaliman yang paling besar terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rezeki Allah Taala kurnia kepada kita. Kesihatan Allah Taala kurnia kepada kita. Ya, kesenangan, kenikmatan, berapa banyak kenikmatan yang Allah Taala kurnia kepada kita. Tapi bila kita nak mohon sesuatu, kita minta ke orang lain. Nampak sangat tak? Nampak sangat tak? Nampak sangat kita ini jenis orang yang tak erti bahasa, kata orang kampung lah. Ya. Dalam masa yang lain kita ni ambil nikmat-nikmat yang lain, tapi dalam masa yang lain kita mengharap pada orang lain, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia lah syirik. Sebab itu syirik dosa yang cukup besar, maka kita kena mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Allah Taala tunggu tuan-tuan tentang kita punya taubat. Allah tunggu tuan-tuan. Allah tak marah. Allah Ghafurur Rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tahu hamba aku ni, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Hamba-hambaku, kata Nabi, anak Adam ini sentiasa melakukan dosa. Dia tahu banyak silap. Maka Allah Taala kata, ayo Anas tubu ilallah. Masya Allah. Maknanya mari wahai orang yang berdosa, wahai orang yang bersalah, wahai orang yang melakukan maksiat, mari bertobatlah kamu kepada Allah, kerana Allah sedia mengampunkan dosa kita. Jadi kita ni tuan-tuan, kenapa tak nak bertobat? Antaranya sebelah yang kita nyatakan pada minggu lepas, sebenarnya kerana ada sifat apa dia? Rububiyah, sifat ketuhanan pada diri kita, egoistik. Itulah puncanya kita tidak dapat bertobat pada Allah. Kita nak dapat pengampunan Allah, kita nak mohon ampun pada Allah Ta'ala, kita nak meninggalkan maksiat. Sebab apa? Kita rasa kebesaran pada diri kita. Sifat rububiyah. Ini yang kita takut. Itu sifat yang telah saya jelaskan yang lepas. Ya, yang kedua apa dia? Sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan. Sebab binatangan ini dia jenis orang yang pentingkan diri sendiri. Sifat bahimiyah. Ya, sifat kebinatangan. Hewan kan? Dia kalau dapat kat dia, macam saya cerita minggu yang dulu lah. Cerita kucing kan, bila dia tokak kepala ikan, dia punya lah tau. Kalau kawan dia tumpang, walaupun dia bergurau senda sama dia, tapi bila dia dah tokak, dia akan bunyi. Maknanya tak bagi dia tu. Bila dia bagi, bila dia makan tak habis, dia tinggal, kawan dia boleh baik. Itu sifat bahimiyah. Kita ada tak sifat tu? Ada. InsyaAllah ada. Hari ni tak ada bungkusan. Hari ni malam Jumaat ni tak ada orang hantar bungkus. Hari ni tak ada je. Ada, alhamdulillah. Itu pun dah nak datang lah. Sifat bahimiyah dia nak datang lah tu. Bila ada makanan dia masuk kat surau, ini masalahnya dia. Dia akan bilang 1, 2, 3, 4. Hari ni ramai pula. Tengok bungkusan tak banyak. Maaf ya. Contoh. Tuan tengok saya lain macam je. Saya cakap semua je tak boleh. Payah dia pun contoh. Tengok. Dia pun beda siap-siap. Dia pun ambil. Buat lagi masuk. Kaga motor. Sebab dia bilang tadi ni ramai ni. Bungkusan tak cukup. Kan tak dapat. Salam dia kata. Masuk. Nampak tak? Saya tak cakap tuan-tuan. Contoh. Sifat maknanya penting diri dia. Apa nak sabar-sabar je lah. Kalau tak ada makan kat surau, balik rumah makan lah. Mesti bala. Tapi dia jadi pasal perangai tu dah amalkan sejak dari kecil-kecil dulu. Maka kena reduce lah, kena buang. Yang ketiga sifat syaitaniyah. Ya, sifat syaitaniyah.
Sifat syaitaniah ni maknanya sifat yang dipengaruhi oleh syaitan dan amalan syaitan. Apa dia amalan syaitan? Tamak, dengki, hasad. Ya, itu sifat syaitaniah. Syaitan dia memang dengki. Kalau tak dengki, dia tak minta dengan Allah Ta'ala pinjam panjang umur sampai kiamat. Sebab apa? Pasal Adam lah aku masuk neraka. Dengki lah dia, dengki. Kita ni pasal engkau lah engkau pun tak boleh dapat. Kalau aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Ini perangai kita. Perangai apa tu? Sifat syaitan ni ya. Dan yang kelima, sifat yang melebihkan tentang nafsu, an-nafsiyah, sifat tentang diri kita, maknanya memenuhi kehendak nafsu. That's why apabila kita nak melemahkan nafsu itu, banyakkanlah berpuasa, kurangkanlah makan. Wa ikhlaul batinu, maknanya kosongkanlah perut kita, barulah kita ada sifat kemalaikatan. Kalau tidak, nafsu kita merangkumi kepuasan. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung hadis yang ke-20. Hadis ni panjang. Di situ ada 2-3 bab, tapi saya ambil yang terakhir. Ya, saya ambil terakhir yang berkaitan dengan taubat. Yang terakhir daripada fama zala yuhaddisuna hatta zakara baban minal maghrib. Ya, saya ambil di situlah. Bukan saya nak potong hadis ni. Hadis ni panjang. Dia hurai pertama berkenaan dengan bab sedatul khauf ataupun menyapu dua muzan. Jadi bila dua muzan, bab fiqh, bab yang orang kita memang tak beramal langsung pun. Sapu kasut, mengambil wuduk tanpa membuka kasut. Sapu dua khauf, dua muzan ada mana? Itu bagi yang duduk kat negara-negara sejuk, sejuk itu biasa pakai. Tapi itu cerita lain lah, itu boleh. Dalam ni pun ada cerita juga. Ya, cuma nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, memberi peluang kepada kita untuk bertobat walaupun bagaimana dosa kita banyak. Selagi mana matahari belum terbit di sebelah barat, maka Allah Ta'ala bagi can lagi untuk kita nak bertobat. Jadi jangan kita lengah-lengahkan, jangan kita lambat-lambatkan, ya. Wa anzir ibn Hubaish, ya, daripada Zir bin Hubaish katanya, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, saya ambil yang terakhir sebab yang terakhir itu berkaitan dengan subhanallah, berkaitan dengan taubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama zala yuhaddisuna hatta zakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru rakibun fi ardihi 40 aw 70 aman." Qala Sufyan, "Ahaddu ruhu qibala Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawmal khalaqa as-samawati wal ard maftuhan li taubatin la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu." Rawahu Tirmizi wa ghairuhu faqala haditsu hasan sahih atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, hadis ini mengajar pada kita, jangan kita lengah, jangan kita tunggu, jangan kita taruh, simpan tentang kesalahan, dosa dan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kalau boleh hari ini kita buat audit, hari ini punya dosa, hari ini kena habis. Kalau boleh macam tu. Jangan tunggu sampai nyawa sampai ke halqum, hari sampai matahari terbit dari barat. Sebab masalahnya kita tak tahu. Hari ini Allah Ta'ala uji kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita di pantai timur, di utara, semua telah menghadapi
ya, satu bencana daripada Allah SWT sebagai tatafakkarun, supaya kita berfikir. Alhamdulillah tadi kita dapat bersama-sama melaksanakan sembahyang hajat. Moga-moga Allah Taala meringankan segala kepayahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita dalam menghadapi musibah banjir. Walaupun ia adalah sunnatullah, sunnah alam, yang bagi negeri di pantai timur ujung-ujung tahun ni, bulan Disember, bulan November ni dah sunnah alam dah, memang jadi kebiasaan mereka banjir. Tapi banjir tahun ini nampaknya melebihi daripada kadar sunnah. Dan bila ianya kita diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, maka sama-samalah kita menginsafi diri kita, kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Mungkin Allah Ta'ala tunjukkan di apa nama di Kelantan, di Terengganu, di Sabah, di Kedah, di Pahang. Tapi jangan lupa yang kita ni di Melaka mungkin terlepas ke? Tidak. Mungkin Allah Ta'ala mungkin musibah dengan cara lain. Allah Ta'ala bagi musibah saudara-saudara kita di sana dalam keadaan kepayahan. Kita takut Allah Ta'ala musibah kita dengan kesenangan. Allah Ta'ala bagi sihat, masjid tak sampai juga, nampak? Lagi teruk daripada Allah musibah kita dengan kesakitan. Kita kesakit, demam, tak boleh berjalan, orang kata tak pergi masjid, orang boleh terima. Haji tu lama tak pergi masjid, Allah dia demam, orang boleh terima. Haji tu kenapa tak pergi masjid? Tengok kereta menjalak, badan sihat, makan 2-3 biji roti canai, ngeteh tiap-tiap petang, tapi surau tak boleh sampai. Kedai kopi tiap-tiap hari datang. Maaf ya, ini gurau, saya cerita. Allah Ta'ala bagi itu ujian. Kedai teh, warung tak pernah kita miss tinggal. Berjemaah selalu. Nampak? Kita tak diuji lagi dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita dengan kenikmatan. Maaf saya cakap ya, tuan-tuan jangan marah pula. Macam saya je Ustaz, saya tak tahulah kalau tuan-tuan memang kerap menyinggah berjemaah di kedai teh daripada di surau. Nampak? Kalau kita kena banjir di sini pun mungkin kita lebih teruk daripada orang dekat di sana, sebab kita tak pernah mengalami banjir. Tahun lepas ada sekali je yang dekat sini ada sini. Ini ada naik dekat sini? Tak ada, alhamdulillah. Ya, tapi kita ingat mana Allah Ta'ala tak uji. Jadi jangan nanti sampai kita diberikan suatu benda yang berat yang kita tak mampu untuk menghadapi ujian tersebut, barulah kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa masa kita tidak diuji dalam keadaan Allah berikan kelapangan, Allah berikan kita dalam keadaan nikmat, kenapa kita tak mengadu kepada ya Allah, ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, walaupun kita tak berdosa. Ngakulah kita berdosa. Kenapa kita tak mau? Kenapa nak nunggu sakit? Oh Allah, Allah. Kenapa waktu sihat kita tak? Sedangkan Nabi kata, kalau kita mengingati Allah waktu sihat, Allah akan mengingati kita dalam keadaan kita susah. Kita ni masalahnya bila susah baru nak ingat Allah Ta'ala. Baik. Famadza la yuhaddisuna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bercerita kepada kami mengenai peristiwa sebuah pintu gerbang di sebelah barat yang lebarnya sejauh jarak 40 hingga 70 tahun perjalanan dengan menunggang binatang. Masya Allah tuan-tuan. Ini Allah nak cerita tentang ya, Rasulullah memberitahu bahawa ada satu pintu gerbang yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luas pintu itu ya, lebar sejauh jarak 40 hingga 70 tahun perjalanan binatang. Kalau binatang dulu kita ambil lah dalam keadaan naik unta lah. Naik unta. Ya, kalau dari Mekah ke Madinah pun naik unta sebulan. Kalau daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, ya, itu pun mengambil masa 3 bulan. Maknanya ini perjalanan dengan kenderaan
mengambil kenderaan binatang mengambil masa 40 hingga 70 tahun. Maknanya umur kita lah. Luas tak luas tu. Luasnya Allah Ta'ala bukakan pintu gerbang tersebut. Pintu gerbang itu letaknya di sebelah negeri Syam yang sekarang namanya Syria, yang dijadikan sejak dia, iaitu Allah menjadikan segala lapisan langit dan bumi. Maknanya Allah cipta langit dan bumi, gerbang itu dah ada. Jangan tanya gerbang tu macam mana Ustaz. Saya jenuh nak jawab. Gerbang ni sebagai simbolik. Apa simbolik? Gerbang ni adalah suatu tanda mercu. Tanda mercu. Kalau kita nak masuk, Ustaz kalau nak masuk taman tu ada gerbang tu maknanya masuk belah kanan. Macam taman sebelah sana tak, taman apa? Taman Jaya. Rambai Jaya kan? Rambai sebelah taman ni. Rambai taman. Dia ada gerbang. Nampak? Taman sini tak ada gerbang kan? Tak ada. Sembot je lah ada. Dia sembot lain, gerbang lain. Sembot ni maknanya tunjuk arah saja, di gerbang. Jadi gerbang tu bukan dia nak seronok-seronok letak, sebagai satu mercu. Jadi masuk gerbang di sini janganlah lihat macam gerbang taman rambai utama tu. Oh, kami pergi ke negeri Syam tak jumpa Ustaz. Pengsan saya nak jawab. Bayangkan dia punya bukanya pun 70 tahun perjalanan. Mana nak cari dia punya pangkai dengan ujung? Mana tiang daripada tiang pertama nak sampai tiang ke yang satu lagi? 70 tahun perjalanan kenderaan binatang. Mana nak jumpa? Yang ini tak payah jalan, tengok pun dah ada lagi kanan kan. Jadi itu gerbang. Masuk gerbang ni tuan-tuan adalah sesuatu yang Allah Ta'ala lindungi. Ya, lindungi di antara timur dan barat. Sebenarnya Allah melindungi manusia yang berada di atas muka bumi. Sebelum Nabi Allah Adam diturunkan ke atas bumi, Allah dah lindungi dunia ini, alam ini, bumi ini. Ya, mana? Maknanya pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah ada sejak lagi bumi ini diciptakan. Fa ilayya aitihima, salah, minta maaf. Maftuhan litaubah, maka terbuka untuk taubat dan tidak tertutup sehingga terbit matahari dari arah itu. Insya-Allah. Maknanya daripada azali kejadian alam ini, kejadian bumi ini, Allah dah merahmati kita. Dan pintu taubat itu tidak ditutup. Maknanya gerbang itu sentiasa terbuka kepada hamba-hamba Allah selagi mana matahari belum terbit daripada barat. Kalau Allah punya rahmat gitu tuan-tuan, memberi peluang kepada kita, kita tidak mengambil peluang itu. Apa jenis manusia kita ini? Macam kita lah hari ini, orang berikan satu keistimewaan, ya, secara duniawi lah orang bagi. Engkau tak pergi ambil ke? Dekat surau tu ada pengagihan beras. Misal kata lah, pengagihan beras. Contohlah, engkau tak pergi ambil, siapa-siapa boleh ambil, siapa lalu ambil, 3-4 kali ambil pun boleh. Kita kata, alah dah, ya lah, biarlah. Maknanya kita ni bersifat sombong. Sedangkan bukan untuk dikhususkan. Kalau dia kata khusus untuk fakir miskin, kalau kita ambil tak erti bahasa lah namanya. Ni maknanya umum. Siapa nak ambil, walk in. Siapa nak ambil. Agak-agak 3-4 kali tak kita ulang. Walaupun rumah dah penuh beras, kita akan kutip juga. Sebab benda itu mendatangkan keuntungan. Mana je? Kau tak ada kan? Tengok budak-budak. Alah, beras hancur 15%, tak nak. Action pula. Ada juga manusia apabila orang beri, dia komplain pula. Beras hancur 15%, ni buat bubur boleh lah. Kadang ambil juga pikul. Tak percaya haji, tengoklah masa agih daging korban tu, daging korban. Anak datang, mak datang, bapak datang, laki datang, bini datang, susun.
Sini bagi kupon ni. Tak ada. Siapa lalu jalan je lah. Lagi lagu yang ramai. Tengok. Dia bukan tak pernah makan daging pun. Tapi dia kata daging berkat. Korban. Dia kata yang mengambil tu tak berkat, dia tak kira. Contohlah. Ni pasal dia ikut hukum dia je. Hukum dia kata berkat. Itu yang bersusun tu. Anak 10. Kau dia ambil lepas tu ambil. Lepas tu dia ambil ulang lagi. Surau ni habis. Dia pergi tengok surau. Bila lagi? Lepas asar. Datang pula surau lain. Sebab ada keuntungan. Yang itu kita kejar tuan. Tapi Allah beritahu pada kita, Nabi beritahu dalam hadis ini, Allah sedia nak mengampunkan dosa kita. Allah sedia nak terima dosa, taubat kita. Kenapa kita tak berkejar? Kenapa kita tak pulun? Kenapa kita tak ulang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah di antara kelemahan kita, tuan-tuan. Sebab itu Imam Nawawi kata, ini di antara ciri orang yang saleh. Dan orang yang saleh itu orang yang dapat makam bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan syuhada-syuhada. Jadi bukan senang untuk mendapat martabat saleh kalau kita tak mujahadah. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, dalam hadis yang ke-21 tuan-tuan, hadis ini panjang tapi saya nak meringkaskan cerita dia berkaitan dengan seorang pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh seramai 99 nyawa. Ini mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ini, tapi kita ulang balik sebab ini hadis daripada hadis sahih. Hadis ini Nabi menceritakan tentang zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia, membunuh seramai 99 orang. Tis'atin wa isrin nafsan. Maknanya kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya, Nabi cerita dalam hadis ini ada seorang lelaki. Ni kes jahat memang something, betul-betul something ni. Kalau setakat Malaysia ni belum ada lagi yang bunuh sampai 99. Setakat bunuh 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ada. Tapi setakat 99 tak ada. Tolaklah Bush dululah sampai berjuta-juta. Baru dia campak bom, Bush habis semua sekali. Dia bunuh di Al-Qaeda di Afghanistan, di Iraq, dan sebagainya. Itu dia kafir. Ini orang bukan kafir, ni orang Islam. Di cerita ni orang Islam yang telah melakukan bunuh. Kita ada juga bonzer kat kita ni. Dia cuma menakut-nakutkan orang je. Kalau bunuh pun mungkin dalam kategori 1, 2, 3 je. Ini 99 nyawa. Maknanya kalau ikut dari segi mata kasar kita, ini dah bunuh orang ni. Ini memang psycho betul ni. Ini bukan dragon, bukan tiger lagi dah ni. Ini dinosaur sebenarnya ni. Kalau dia pakai tatu pun tatu dinosaur sebenarnya. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita teko ni gambar singa dengan rimau je. Ini gambar lagi besar ni. 99 nyawa dia telah membunuh. Kemudian dia ingin bertobat. Dia dah terasa bersalah. Aku ni dah apa kerja asyik dia bunuh orang je. Bukan dalam peperangan, bunuh suka-suka lah. Hobi-hobi dia membunuh. Lalu dia pun teringin nak bertaubat. Maka dia carinya seorang yang paling alim di kalangan masyarakat dia. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadah. Sana ahli ibadah macam kita lah. Saya ada masalah ni, Syekh, tolong bagi saya jalan mana saya ni nak bertaubat. Saya ni jahat. Lebih kurang begitulah. Maka ditunjukkan salah seorang daripada ahli ibadah. Lalu dia menceritakan tentang pekerjaannya yang membunuh selama 99 orang. Dia datang, Ji, saya ni orang jahat, Ji. Apa jahat kau ni teruk menor nampak gayanya. Saya ni something ni. Gangster ni. Apa pasal? Apa yang telah kau lakukan? Rogol. Biasa. Mencuri. Alah, makanan je dia kata. Apa yang hebat sangat? Saya dah membunuh. Membunuh? Berapa banyak kau dah bunuh? 99 orang. Amboi. Banyaknya 99. Maka dia cerita kepada ahli ibadah tadi. Apa jawab ahli ibadah tadi?
Maka kalau inilah rupa engkau Samsing Menor, engkau nak bertaubat, tak ada can. Kau patut kena bunuh dulu. Kita kan dia bagi hukum selalu. Bila orang tanya je, 9, woi. Jangan buat kerja kau. 99 ni. Ini bukan sikit-sikit ni. Ini mandatory ni. Section 302 mandatory gantung sampai mati ni. Oi, tak ada. Pergi depot polis, Kawan datang dengan penuh keinsafan dan tabat. Cakap dengan orang Samsing tuan, tak bagi peluang. Apa berlaku tuan-tuan? Alang-alang 9 engkau yang 100. Ahli ibadah itu lalu dipancungnya, dibunuh yang ke 100. Sebab apa? Aku nak taubat, dia kata tak ada can. Tak boleh. Alang-alang menyulut pekasam, peribahasa Melayu pula. Biar sampai pekalengan. Alang-alang 99 cukup ke 100. Maka dia pun membunuh yang ke 100, termasuklah ahli ibadah tadi. Baik. Lalu dia pun tak senang. Jiwanya pun kacau. Apa dah aku buat ni? Aku dah rasa dalam masa aku membunuh 99 orang tu, aku dah rasa dah insaf. Aku nak bertaubat. Ini dah masuk yang ke 100. Ada tak peluang untuk aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu dia pun mengadulah kepada seorang, apakah boleh aku bertaubat? Maka jawab orang alim itu, ya, siapa yang berhajat untuk bertaubat, tiada siapa yang boleh menghalangnya berbuat demikian. Maknanya walaupun kamu melakukan dosa yang paling besar dalam dunia, walaupun kali segi hukum akal kamu ini tidak layak dapat pengampunan, tapi di sisi Allah kamu berpeluang untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Silakan kamu pergilah ke satu tempat, di mana tempat situ semuanya banyakkan orang ahli-ahli ibadah, orang yang sentiasa melaksanakan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kamu pergilah ke negeri sana. Maka gembiralah orang yang telah membunuh 100 orang tadi, kerana hajatnya untuk melaksanakan taubat. Lalu dia berjalan. Dalam perjalanan itu Allah ajalkan dia. Lalu matilah dia dalam perjalanan antara negeri yang dia bunuh yang ke-100 dengan tempat yang dia nak pergi untuk melakukan taubat. Apabila meninggalnya dia tengah-tengah jalan, berlakulah pertengkaran antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Berebut nak ambil roh dia. Sebab dia ni dalam perjalanan untuk melakukan taubat, tapi sebelum ini dia telah melakukan dosa yang paling besar. Maka malaikat azab dengan malaikat rahmat berlakulah pertelingkahan. Siapa yang nak bawa roh ni kepada Allah SWT? Maka malaikat azab kata, aku yang lebih layak, sebab dia ni memang manusia jahat. Dia tak sempat bertobat. Dia kata dia tak sempat bertobat. Dia nak pergi tobat tapi tak sempat. Dia dah meninggal. Maka malaikat rahmat berkata, tak, dia niat yang baik. Sebab kita belajar dalam bab awal dulu, bab pertama, bab niat dengan bab ikhlas. Dia memang sungguh-sungguh nak bertobat. Patut saya yang boleh. Gitulah lebih kurangnya. Kerana maka berlakulah pertengkaran tersebut. Lalu Allah mengutuskan seorang malaikat lagi untuk menyelesaikan masalah pertengkaran tadi. Maka malaikat yang ketiga kata, wahai malaikat azab, wahai malaikat rahmat, jangan kamu tengkar. Ni bukan cerita nak malaikat ni bodoh, tak, nak cerita tentang bagaimana gambaran. Bila kita perspektif kita, bila orang ni dosa macam tak ada peluang. Bila orang ni melakukan kebaikan, seolah-olah dia baik selama-lamanya. Nak beritahu ni, bukan nak kata malaikat tak tahu. Dia tahu, cuma nak ceritakan tentang bagaimana peluang-peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita. Boleh faham ya? Jangan cerita, ustaz ni cerita malaikat bertengkar ni macam kita bertengkar. Jangan fikir begitu. Malaikat tak bertengkar apa kita. Kita bertengkar sebab jahil. Malaikat bertengkar sebab dia melaksanakan tugas. Kita bertengkar pasal berebut je. Ni warna apa? Merah. Tak nak, kita nak biru. Dia bertengkar merah biru je. Cat lah apa pun, tetap jadi apa pening kepala, tapi bertengkar juga. Betul, kadang-kadang kita ni bertengkar benda-benda hak yang faraiyah, menyampah kadang. Mungkin kita buat mesyuarat. Ni dah lama dah kuning ni, kita tukarlah warna. Saya cadangkan merah. Pun merah nyala sangat dalam ni macam tokong. Hijau, warna Islam. Halah hijau pula.
Tak nak bergaduh yang tu je. Senangnya kekalkan mana dia lah. Habis cerita. Dah kadang-kadang itu kita bertengkar berupa itu. Jadi jangan anggap tengkar kita itu macam tengkar malaikat ni. Contoh ni jauhkan minta dijauhkan daripada pemikiran kita. Baik. Maka malaikat yang ketiga kata, wahai malaikat rahmat dan malaikat azab, kamu ukur antara tempat negara yang dia pergi dengan negara yang tempat yang dia nak pergi. Tempat yang ditinggalkan dengan negeri. Maka ukur mana yang paling dekat. Maka diukurlah. Ukur dari tempat dia membunuh yang ke-100 nak pergi ke negeri yang dia nak bertobat. Ukur. Maka jarak antara negeri yang dia nak pergi ke tempat taubat itu sejengkal. Dalam hadis lain dia kata sejengkal. Riwayat lain kata sejengkal. Ada yang riwayat kata hanya sekali golek je. Maknanya kalau macam ni kan, lebih gitu je. Lebih kurang kita, mana lebih sikit je lah. Lebih sikit. Kalau ngam-ngam tu 50-50 lah. Maknanya lebih sikit je ke taubat. Lebih sikit je ke taubat. Lalu malaikat yang ketiga tadi, wahai malaikat rahmat, kau ambillah roh ini kerana Allah dah terima taubatnya. Walaupun belum sampai. Moral daripada cerita yang Nabi Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis ini, menceritakan tak kira mana besar dosa kita, banyak mana dosa kita, walaupun seperti buih di lautan, seperti pasir di lautan, di pantai. Kalau kita bilang pasir mana nak terlepas, banyak itu pun kita sentiasalah memohon taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Biarlah kita ini basah mulut kita dengan istighfar, basah mulut kita dengan taubat. Walaupun kita masih panjang umurnya, mungkin sehat pada ketika ini, kita tak tahu pada bila masa kita akan diafiatkan Allah Ta'ala, diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dilemuahkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kita tunggu lama-lama, jangan simpan apa dosa-dosa kita, teruskanlah bertobat. Teruslah bertaubat, mohonlah keampunan kepada Allah, kerana inilah ciri-ciri orang yang salih, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada kekhilafan, kekurangan sepanjang penyampaian saya tadi. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala taubat kita, menerima segala amalan kita, menerima segala ampunan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi marilah kita sama-sama menjadi hamba yang bertobat, hamba yang sentiasa mohon keampunan kepada Allah. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh, ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Aku liqali hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna 'ilman la yanfa'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin allazina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menjaga sekalian alam langit dan bumi yang Engkau telah hamparkan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, Kau telankanlah segala air yang berada di bumi-Mu ini ya Allah. Kau tahanlah air yang turun daripada langit-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, redakanlah bencana yang telah Engkau lalukan kepada kami. Lindungilah kami semuanya ya Allah. Elakkanlah dari berlaku bencana-bencana yang lebih besar dari biasa ya Allah. Kasihanilah kami. Semoga ya Allah, sesungguhnya Engkau lah penentu segalanya. Bantulah kami khususnya kepada mangsa-mangsa bencana alam ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bantukanlah kami ya Allah. Bantukanlah saudara-saudara kami yang
menghadapi ujian-ujian-Mu ya Allah. Sabarkanlah mereka ya Allah. Tanamkanlah sifat ketabahan kepada mereka ya Allah dengan ujian-ujian-Mu ni ya Allah. Moga dengan ujian yang telah Engkau kurniakan kepada kami ni ya Allah, kami redha dengannya dan Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang mendapat keredaan dan mendapat pengampunan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jama'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice